إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mafhumnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah dengan segera melaksanakan segala tuntutan syariat yang menjadi keutamaan dalam kehidupan seorang hamba yang bertakwa. Dan dalam masa yang sama, kita sentiasa menjaga diri dari melanggar larangan dan batasan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, kehidupan insan di dunia ini adalah ibarat perantau atau pengembara. Kita merantau demi memenuhi tujuan seorang hamba dan khalifah di bumi ini. Matlamat akhir kita adalah kembali kepada Allah, pencipta dan pengatur kehidupan ini. Hidup kita ini adalah pertujuan merantau mencari bekalan pahala untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena orang yang bijak ialah orang yang menggunakan dunia ini untuk merebut akhiratnya yang kekal abadi. Seandainya tubuh badan kita memerlukan makanan dan minuman untuk hidup di dunia, maka begitu juga kita memerlukan ilmu dan amalan untuk kekal sihat dan sejahtera di negeri akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai penghujung kepada matlamat hidupnya, Allah akan pisahkan dia dengan yang diinginkannya dunia. Lalu Allah menjadikan kefakiran membayang di antara kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang telah Ia tetapkan. Tetapi sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat utama dalam kehidupan, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupkan segala keperluannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuatkan hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya. Sebagai seorang perantau dalam menuju akhirat, kita dalam menjaga amalan masing-masing agar kita tidak akan menyesal ketika di akhirat nanti. Penyesalan di hadapan Allah kelak tidak akan berguna lagi. Dunia adalah tempat kita mencari pahala dan beramal soleh sebaiknya, manakala akhirat pula adalah tempat balasan dan menerima ganjaran atas apa yang kita lakukan. Idamkanlah syurga yang nikmatnya kekal abadi, dan jauhilah neraka yang tempat siksa yang tidak terperi. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi, bayangkanlah hari ini kita diuji dengan musibah wabak pandemi COVID-19 yang sangat dahsyat sehingga seluruh pelosok dunia turut terkesan. Tiada desa, kampung, jalan atau lorong, bahkan di dalam atau di luar bangunan sekalipun kita merasa takut dan gemetar dengan musuh yang tidak dapat dilihat ini. Andaikan kita berada dalam kawasan perumahan kita
dan kedengaran bahawa ada perantau yang berpenyakit COVID-19 memasuki kawasan kita, sudah tentu kita akan cuba menjauhinya dan tidak ingin bertemu dengannya. Jauh sekali untuk kita menerimanya sebagai tetamu di rumah kita. Jika beginilah keadaan kita yang membenci dan memarahi perantau yang membawa penyakit di kawasan kita, cuba kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita asalnya tanpa ada sebarang dosa dan noda. Namun apabila kita bertemu dengannya nanti, kita membawa pelbagai dosa dan noda yang melayakkan kita dihina dan dimurkai. Seterusnya dicampakkan dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang tidak terberi sakitnya. Tiada perkara yang lebih malang bagi seseorang apabila di dunia hidupnya penuh dengan keseronokan, kemewahan, kebebasan, kekuasaan. Namun apabila tiba hari akhirat yang dijanjikan, hidupnya penuh dengan sengsara, duka cita dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'amil sabil. Mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku seraya bersabda, Jadikanlah diri kamu di dunia ini sebagai seorang perantau atau pengembara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, dalam pada itu mimbar ingin menasihatkan kepada sidang jemaah sekalian agar sentiasa berterusan mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari masa ke semasa. Sebelumnya kurangkan aktiviti luar dan mulakanlah membiasakan diri dengan pengamalan norma-norma baharu dalam kehidupan kita. Ingatlah untuk memastikan rantaian COVID-19 terputus adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pada individu tertentu sahaja. Maka seharusnya kita menggunakan segala nikmat dan anugerah ilahi sesuai dengan kehendaknya. Namun masih banyak perkara yang dilarang tetapi tetap dilakukan oleh anak Adam, walaupun telah diturunkan beberapa musibah sebagai pengajaran. Lebih malah ada sebahagian yang tidak mengambil berat dengan kewajiban yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang hamba Allah. Sepatutnya kita insaf dan kembali kepadanya. Kita mengetahui bahawa kehidupan di atas muka bumi sangatlah singkat, namun segala nikmat yang digunakan kepada kita seolah-olah disia-siakan begitu sahaja, lebih lagi nikmat sihat tubuh badan. Marilah sama-sama kita bermuhasabah dengan penuh keinsafan untuk bertaubat dan melakukan sebaik dan sebanyak mungkin amalan yang boleh menyelamatkan kita dari di akhirat nanti. Bekalan yang sangat banyak diperlukan kerana perjalanan kita masih lagi jauh sebelum bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripada dunia itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala
لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berpesan saya juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan, kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Manfaatkanlah masa kehidupan kita dengan memperbanyakkan amal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam khutbah yang pertama, bahawa kehidupan kita di dunia ini hanyalah singkat, hanyalah sementara, sebagai tempat untuk kita meraih ganjaran pahala di sisi Allah, sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang yang mengambil peluang tersebut, berusaha untuk menggandakan amal saleh. Manakala malam wal'iyadzubillah, golongan yang menyia-nyiakan masa kehidupan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dalam suasana PKP dan kita dibenarkan untuk melaksanakan solat Jumaat dan solat fardu menurut kapasiti masjid kerana kita berada pada zon yang kuning, maka kita diperingatkan agar benar-benar mematuhi SOP, umpamanya membawa sejadah yang besar, kemudian memakai pelitup muka atau face mask, kemudian mengetik atau merakam, mengambil suhu dan menulis pada buku ataupun scan My Sejahtera sebagai langkah keselamatan dan berjaga-jaga. Kerana kita sedia maklum jiran sebelah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Masjid Air Merah berada pada zon merah dan mereka tidak dapat melaksanakan solat fardu Jumaat pada hari ini. Maka kita bersyukur kerana kita terkeluar daripada zon merah, dan oleh sebab itu kita sepatutnya berusaha untuk meningkatkan tahap pematuhan SOP, kerana kita tidak boleh berasa selesa dengan zon kuning kerana kita bersebelahan dengan mukim kuning. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka ruang-ruang yang diberikan kepada kita, usahalah untuk kita menghadirkan diri ke masjid, kerana diberi peluang kepada kita dengan mengikut kapasiti masjid kita. Ruang utama kita boleh menempatkan sebanyak 360 orang. Jadi solat fardu pun kita boleh menempatkan seramai 360 orang. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang berusaha untuk mengambil peluang tersebut. Di hari Jumaat yang mulia ini, perbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wal qarabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih
كلاهما بعنايتك والتوفيق مولانا الملك السلطان صلاح الدين بن المرحوم سلطان بلقيشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بلقيشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع أسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه